Saya diamanahkan untuk berkongsi tentang satu tajuk yang berbunyi generasi khair ummah dan proses pembinaannya. Generasi khair ummah dan proses pembinaannya. Dalam lebih kurang 1 jam daripada sekarang, puan-puan, tuan-tuan, saudara-saudari semua akan tahu apakah maksud khair ummah dan bagaimana untuk mencapai title itu. Baiklah, perkataan khair ummah ini bukan sebarangan perkataan. Ia adalah perkataan daripada 7 petala langit, sebab ia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bukan sebarangan gelaran. Ia adalah label gelaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam yang memenuhi ciri-ciri khair ummah. Artinya ini bukan panggilan daripada Rasulullah. Ini bukan kata-kata Islamik. Ia adalah gelaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasa sangat dengan perkataan-perkataan Islamik ni, tetapi kita kadang-kadang tidak tahu asal-usul perkataan tu. Saya tak kisah dulu pun Ustazah, selalu badan dakwah mendatangkan perkataan-perkataan Islamik, tazkiyah, tarbiyah, tetapi di manakah asal-usul perkataan tersebut? Di antara perkataan popular dalam masyarakat Melayu di Malaysia adalah khair ummah, tetapi rupa-rupanya ia ada asal-usulnya. Ia ada di dalam Al-Quran, dan di dalam Al-Quran hanya sekali ninja Allah Ta'ala sebut khair ummah. Hanya sekali ini saja Allah menyebut perkataan khair ummah. Dalam Al-Quran banyak perkataan ummah disebutkan, tetapi perkataan khair ummah sekali sahaja Allah Ta'ala sebutkan, iaitu merujuk kepada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca ramai-ramai dengan saya boleh? Kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka apa dia khair ummah? Wa ma adraka ma khair ummah. Dalam terjemahan dalam Al-Quran, orang akan terjemah sebagai umat yang terbaik. Khair dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu baik, artinya umat yang baik. Para sahabat seperti Umar Al-Khattab. Siapa? Umar Al-Khattab. Dan seorang lagi Ibnu Abbas. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka kata khair ummah di sini adalah umat yang suka tengok kebaikan pada orang lain. Saya suka tengok kebaikan sampai kepada adik-adik. Saya suka kebaikan sampai kepada ibu-ibu, puan-puan di belakang sana. Bila saya suka tengok kebaikan berlaku pada orang, saya suka khair menimpa kepada seramai mungkin manusia, muslim atau non-muslim, maka itu antara sebab Allah memuji golongan ini sebagai khair ummah. Macam boleh faham? Boleh. Artinya satu umat yang suka nak menyebarkan kebaikan di seluruh dunia. Hari ini umat Islam sedang digambarkan sebagai umat yang suka meletupkan rumah-rumah, restoran-restoran, seolah-olah Islam ini menyebarkan keganasan. Itu bukan Islam, itu ISIS. Tetapi Islam yang sebenar menyebarkan kebaikan, meskipun kepada mereka yang belum mukmin, belum muslim. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila kita kata kita nak generasi khair ummah, Salimah mahu melahirkan generasi khair ummah, kita perlu ingat Allah Ta'ala telah beritahu ada 4 kayuku. 4 ke? 3 je sebenarnya. Yang pertama, amar ma'ruf,
Ayat ni je. Yang kedua, nahi munkar. Ini pun perkataan Islamik yang banyak digunakan, tetapi orang tahu ke tidak maksud yang sebenar dari Al-Quran. Dan ciri yang ketiga, beriman kepada Allah. Artinya, bila kita nak melahirkan generasi khairah ummah, bila Salimah mahu menghayal buayan yang boleh melahirkan generasi khairah ummah, dia kena buat senarai semak, 3 senarai semak. Iaitulah generasi yang kena kepada 3 KPI ni. Dia tak boleh 2/3, dia tak boleh 1/3, dia kena komplit 3/3. Pertama, al-amru bil ma'ruf. Amar ya'murun, artinya menyuruh, memerintahkan kepada perkara ma'ruf. Di UIA tempat saya belajar, ada satu kelab namanya Ma'ruf Kelab. Tetapi apa maksud ma'ruf? Ma'ruf ni ramai orang sebut, tetapi sebenarnya ma'ruf berarti ma'arafa husnuhu wa qabhuhu bil aqli was syara'. Sesuatu yang akal kata molek dan syarak pun kata molek, itu ma'ruf. Maknanya bukan Allah Ta'ala saja kata benda tu molek, logik pun kata benda tu molek. Puasa pada bulan Ramadan, semua doktor memang mengharapkan Ramadan datang supaya kita semua dapat mengamalkan budaya hidup sehat, merehatkan perut. So puasa ini perkara ma'ruf, di mana syarak pun suruh puasa 30 hari, akal pun kata, sains perubatan pun kata puasa ni bagus untuk para pesakit dan mengelakkan penyakit. Nampak tak? Maka itu ciri yang pertama, di mana generasi terdahulu Allah Ta'ala puji mereka kuntum, bukan sekuntum bunga ni. Kuntum artinya Allah Ta'ala puji generasi para sahabat kerana mereka adalah khair ummah, kerana mereka berjaya menyempurnakan 3 KPI tersebut, iaitulah perkara ma'ruf, mereka perintah. Perintah ni dia mesti ada kekuatan dah. Bila kita nak perintah kepada sesuatu, anda kena ada power. Sebagai contoh, saya sebagai seorang ayah nak perintah anak saya solat, adakah saya berkuasa? Ya, saya ada kuasa sebab kuasa saya ayah. Anak perlu mentaati perintah seorang ayah. Kalau saya sebagai seorang majikan di tempat saya bekerja, adakah saya boleh al-amru? Saya boleh mengeluarkan arahan, perintah, berkeliling kepada staf saya untuk mengikuti arahan saya. Kalau saya Perdana Menteri Malaysia, Masya Allah, saya mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Malaysia untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf. Saya berhak melakukannya kerana saya dipilih oleh rakyat Malaysia untuk mengeluarkan perintah atas nama parti ataupun atas nama kerajaan. So, bila sebut al-amru, ibu-ibu semua, dia mesti ada kekuatan. Sebab itu Rasulullah berjuang sampai ke Madinah. Nabi tidak mati syahid di Mekah. Nabi perintahkan para sahabat, jangan mati syahid di Mekah. Jaga tubuh badan kamu, teruskan perjuangan. Walaupun terpaksa pindah negeri lain, pindah. Sebab di Madinah ada kuasa yang menyebabkan kita boleh mengeluarkan perintah dan orang boleh memberikan ketaatan. Tapi manusia ni, naluri ni, dia tak suka kena perintah, betul tak? Dia tak boleh lah perintah-perintah ni. Boleh tak buat pilihan? Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa, tak ada hukuman. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, perintah yang dimaksudkan ini bukan perintah daripada manusia. Al-amru bil ma'ruf, perintah daripada Tuhan yang menciptakan kita. Kita lebih pandai daripada Allah ke? Allah Maha mengetahui kelemahan kita. Maka Allah perintahkan kita untuk menunaikan salat. Allah mengharamkan kita daripada mendekati perzinaan. Allah lebih tahu hikmahnya di sebalik perintah itu. Maka generasi ini juga dia melakukan yanhauna 'anil munkar. Naha ni bukan yasudduna 'anil munkar. Yasuddu ni orang dah berjalan dan tiba-tiba ada roadblock. Itu yasudduna 'anil munkar. Dia dah berjalan dah nak pergi kepada couple, dia dah berjalan nak pergi kepada perzinaan, and then baru kita halang. Itu dah terlambat dah tu.
Yanhau, an-nahyu bukan as-saddu. Yanhau ni sebelum dia keluar daripada rumah tu kita dah cegah punca-punca yang boleh menyebabkan dia keluar daripada rumah untuk menuju perzinaan. Maknanya ini bukan merawat masalah, ini mencegah daripada masalah berlaku. So tuan-tuan, kita nak perintah orang ni tidak mudah. Dia kena bersembang dulu, dia kena jadi kawan dulu, setuju tak? Sebab itu ayat sebelum daripada ayat ini Allah menyebut yad'una ilal khair, barulah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kamu mesti menjadi umat yang amar ma'ruf nahi munkar ke? Nanti dulu. Sebelum nak perintah kepada sesuatu yang baik, sebelum nak mengeluarkan perintah melarang melakukan sesuatu yang tak baik, yad'una ilal khair terlebih dahulu. Kemudian dakwah, maknanya menarik orang dengan cara yang sopan, santun, budiman, manusiawi. Jangan main sergah dia, jangan main tak boleh hisap vape, haram. Dia kena sopan santun, dia kena bersembang, kena belanja dia makan dulu, friendly speaking, kita kena bercakap atas dasar kawan. Dan untuk itu kita kena ada kelebihan yang menyebabkan dia tertarik pada kita. Sebab dakwah ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu artinya menarik. So anda kena ada kualiti daya penarik. Walaupun anda tak masuk pencetus rumah, walaupun anda tak masuk satu pilihan ke, tetapi manusia mana-mana dia suka kalau orang menegur dia, memerintahkan dia dengan wajah senyuman. Setuju tak? Kalau saya nak kata sembahyang awet, kamu suka ke orang suruh kamu sembahyang subuh dengan muka macam tu? Kamu tak suka kan? Tetapi dia telah menjalankan tanggungjawab memerintahkan yang makruf. Betul tak? Tetapi manusia dia tak boleh terima marah-marah ni. People don't care how much you know until they know how much you care. Macam boleh faham bahasa Kelantan tu? Orang tak ambil kisah berapa banyak ilmu halal dan haram kamu, tetapi orang ambil kisah sejauh mana kamu mengambil berat, sensitif kepada mad'un. Caring itu nombor satu, dakwah datang nombor dua. So kita kena cakap dengan wajah senyuman, kita kena bersangka baik. Hate the sin, not the sinner. Kepada Fir'aun pun Allah perintahkan Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan. Fir'aun manusia yang paling jahat. Saya rasa sejahat-jahat manusia hari ini di Malaysia pun tak adalah sampai kena standard Fir'aun. Kepada Fir'aun yang paling ganas pun Nabi Musa diperintahkan cakap molek, kacik molek, lembut. Faqul lahu qawlan layyinan. Sedangkan Fir'aun telah diisytiharkan Allah sebagai musuh. Sebab Allah nak didik kita, yad'una ilal khair. Khair adalah penyebab kepada perkataan khair ummah ayat tadi. Sekarang ada perkataan khair sebab khair ummah adalah ummah yang suka melihat khair bertebar dan viral kepada seramai mungkin manusia. Baiklah saudara-saudari, tuan-tuan sekalian, seterusnya, bila kita nak menarik orang kepada kebaikan, yad'una ilaih khair. Khair ini tuan-tuan adalah perkara baik yang kalau tanya non-Muslim sekalipun dia akan kata benda itu baik. Contoh apa dia? Menghormati ibu bapa. Ini bukan ajaran Islam sahaja, ini bukan ajaran agama sahaja, ajaran sekular pun kata hormat mak ayah. Cuma bezanya yang mana dapat pahala, yang mana hormat mak ayah tak dapat pahala. Jadi Allah Ta'ala bantu kita. Kalau nak perintahkan orang kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran, dia kena sembang, dia kena perlahan-lahan, dan kena ada budaya tawasau bil haqqi wa tawasau bis as-sabar yang kita akan baca sekejap lagi lepas habis ceramah. Surah Wal Asr.
rupa-rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mahu kita semua jadi orang yang sentiasa meninggalkan pesan. Tuan-tuan, puan-puan kejap lagi akan berpisah. Adik-adik akan tinggalkan kawan-kawan masing-masing, balik ke rumah masing-masing. Ada tak pesanan dibuat sebelum berpisah? Biasanya pesanan yang dibuat, jumpa lagi. Itu je, ma'assalamah ila liqa'. Tetapi tawasau artinya meninggalkan pesan, supaya jadilah orang yang baik, jadilah orang yang beriman. Tinggalkan pesan kepada dia supaya sentiasa beriman dan berada dalam keadaan amal soleh. Wal asri, demi masa. Allah menggunakan perkataan asar. Asar ni tuan-tuan puan-puan, kalau kita kaji bahasa Arab, ia merujuk kepada dua maksud. Asar yang pertama merujuk kepada memerah anggur untuk menghasilkan arak. Inni arani asiru khamra, surah Yusuf. Artinya anda berada dalam keadaan mabuk, unconscious, tak sedar diri, demi masa, iaitu demi masa di mana manusia tidak sedar diri. Mereka tak sedar, mereka dalam keadaan rugi. Wal asri, al-asar, itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua adalah memerah sesuatu sampai keluar hasil. Contoh, bila kita perah tuala basah, apa yang keluar daripada tuala basah? Air. Allah Ta'ala sebut dalam surah Amma yatasa'alun, wa anzalna minal mu'sirat wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja wa ja'alna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Maafkan saya, wa ja'alna minal mu'sirat, asar mu'sirat, kami perah awan tu, Allah perah awan tu, lalu keluarlah hujan. Subhanallah. Artinya manusia di akhir zaman, mereka perah masa, tapi hasil mereka tarak. Mereka perah, hasil tak ada. Innal insana lafi khusri, kecuali 4 golongan. Sila beri perhatian. Pertama, mereka sedar diri, mereka sedang mabuk. Mereka percaya hidup di dunia bukan untuk mabuk, hidup di dunia untuk membuat persiapan ke akhirat. Illal ladina amanu. Lepas tu bila mereka telah sedar diri daripada mabuk, mereka kena berenang pergi ke tepian lautan supaya mereka tidak terus lemas. Mereka kena bekerja untuk mengelakkan diri mereka daripada mati lemas. Tadi mereka tak sedar diri, mereka sedang lemas. Sekarang mereka dah sedar, amanu, maka sekarang mereka kena bekerja untuk menyelamatkan diri daripada lemas, iaitu wa'amilus salihat. Betul? Dan mereka tidak boleh hanya menyelamatkan diri sendiri. Orang Islam ini sifatnya adalah berjamaah. Dia kena ambil berat tentang orang lain. Oh, rupanya ramai lagi di luar sana dalam lautan, mereka tenggelam dan mereka tak sedar mereka dalam tenggelam. Mereka mungkin ayah mak kita, mereka mungkin anak beranak kita, mereka keluarga kita. Maka pergi kepada mereka, sedarkan mereka tengah mabuk, weh, kamu ni tengah mabuk, weh. Kemudian tarik mereka, selamatkan mereka ke tepian pantai. Wa'amilus salihat wa tawasaw bil haq. Goyak kepada dia, kita ni tak sedar yang kita punya masa sedang rugi. Walaupun dia tak percaya, tapi kita pesan dengan kebenaran realiti itu. Wa tawasaw bil haq, artinya goyak kepada dia, kamu ni mabuk. Maknanya kamu tak sedar yang kita semua tidak membuat persiapan kepada akhirat. Kita hidup macam biasa di atas dunia tanpa sebarang pahala. Walaupun dia tak nak dengar, kita cakap berulang kali bagi dia sedar.